Inilah keadaan pokok bunga ros Jepun yang ditanam menggunakan kaedah biasa. Selalu layu walaupun hari-hari siram, terutamanya pada musim panas. Macam mana nak atasi ni? Jom kami ceritakan satu persatu. Semalam baru je terima 8 jenis keratan ros Jepun. Banyaknya jenis Luna. So, hari ni kami akan tanam, tapi kita akan tanam secara kaedah macam ni, ataupun dikenali sebagai kaedah hidroponik. So, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk menanam ros Jepun menggunakan kaedah hidroponik. Okey, bahan-bahannya adalah ini baldi kedai RM2 je. Ini jaring ataupun bekas berjaring, baja hidroponik AB, set A dan B. Ini kain perca. Ini kita pakai kain terpakai je ni. Okay, yang digunting panjang-panjang, yang akan menjadi macam sumbu dia lah. Ataupun kain yang akan menyerap larutan nutrien tu, bawa ke media tanaman. Media yang kami guna, kita guna kokopit. Kokopit ni kokopit hancur bukan kokopit yang biasa orang buat landscape yang kasar tu. Kokopit dicampur dengan perlite. So nisbah dia 2 kokopit 1 perlite. Kalau tak nak campur pun tak apa, pakai 100% kokopit pun tak apa, tak memberi kesan lah pada pertumbuhan pokok nanti. Dan bahan tanaman lah. Okay, media ni kita akan gaulkan rata lah sebelum kita masukkan dalam jaring tadi tu. Okay, inilah keadaan media campuran yang telah pun bancuh digaulkan antara kokopit dan juga perlite. Okay, sebelum tu kokopit ni kita dah buat basuhan 3 kali basuhan lah sebelum kita guna, untuk membuang sebarang kotoran-kotoran sebelum sesuai untuk digunakan. Okay, untuk baldi yang akan digunakan, contoh kami guna baldi yang saiz 7 liter. Tapi kita tak boleh nak masukkan penuh lah air ni. Kita kena simpan ruang untuk media tu juga, untuk mengelakkan air melimpah sampai ke atas masa hujan, sebab kita akan letak di tempat terbuka kan. Kita kena buat 2 lubang untuk satu baldi ni sebagai overflow dia. So kalau kata hujan, air tu akan keluar ikut lubang yang kita akan buat. So paras lubang yang akan dibuat tu hendaklah bawah sikit daripada paras bawah bekas berjaring yang akan kita gunakan. So yang ni kami dah ukur dah, paras yang bertanda ni kedudukan dia di bawah sikit daripada bahagian bawah bekas berjaring yang kita guna ni. So inilah lubang yang telah ditebuk untuk overflow air larutan baja nanti, menggunakan mata drill bersaiz 4 ke 5 mm. Dia tak boleh besar sangat lah. Kalau besar sangat kita risau nyamuk tu boleh masuk dan bertelur dalam tu. Okay, ini bekas berjaring tadi kita dah tebukkan. Bahagian jaring dah tebuk sikit, untuk mudah kita masukkan kain. Kain perca ni kita dah masukkan. Untuk ros Jepun ni kami guna 2 helai kain perca saja, dah mencukupi. Okey, langkah seterusnya adalah kita masukkan media tanaman ni ke dalam bekas berjaring yang telah pun kita sediakan dengan kain tu ya. Okey. So cara kami, kita ada tambahan satu lagi alat.
Sebelum ini kita tak ada buat ni. So macam mana cara untuk kami tambah air? Kita kena dan masukkan air ke dalam baldi. So kadang-kadang akar yang ada tu masa kita masukkan balik bakul tu ada yang tertindih, kan, terkeluar. So boleh juga kalau kita nak tambah terus daripada atas tu boleh, tapi saya tak berapa nak gemar lah, sebab pokok mungkin boleh rosak, sebab larutan baja kita tu kadang-kadang pekat, tak boleh nak kena direct kepada pokok, dan kadang-kadang membuatkan air kita tu lebih kotor. Bila siraman kepada kokopit tu kan, kadang-kadang air tu lebih kotor lah dekat dalam. So apa yang kami cuba improve daripada keadaan sebelum ni, kita gunakan batang pai yang dipotong saiz 16 mm, setengah inci. So, kita letakkan dekat tepi bahagian bakul ni sebelum kita masukkan media tanaman. Okay. So media pun dah penuh dan kita padat-padatkan sikit. So dia akan jadi macam ni lah. Nanti bila kita nak top up air, kita top up je daripada sini. So kita tak perlu nak siram keseluruhan media ni, ataupun tak perlu nak angkat bekas yang ada pokok ni yang dah berakar. Okey, siap. Semua bekas berjaring telah pun diisi dengan media tanaman. Langkah seterusnya adalah kita sediakan dulu air larutan baja yang akan kita letakkan di setiap baldi yang akan kita gunakan untuk menanam nanti. Kadar baja yang akan kita gunakan bergantung kepada jenis baja yang kita belilah. Kadang-kadang larutan baja tu pekat, kepekatannya berbeza-beza. Jadi kita kena ikut label lah, ikut label yang disyorkan, ataupun paling tepat sekali kita menggunakan isi meter untuk kita dapatkan nilai bacaan larutan baja yang kita nak. So, untuk permulaan ni kami akan bancuhkan larutan baja supaya mencapai isi 1500 hingga 2000 mikrosiemens. So kalau menggunakan bancuhan baja larutan AB yang kami keluarkan, so satu penutup larutan A, satu penutup B dicampur dengan 4 liter air akan menghasilkan bacaan larutan baja 1500 hingga 2000 mikrosiemens. Kalau tak ada isi meter pun tak ada masalah, ikut je nisbah bancuhan yang disyorkan oleh pengeluar baja. Kalau ada isi meter, itu lebih bagus lah. Satu baldi biru ni ada 15 liter air. Kita cuba campurkan 3 tutup dulu. Kita cuba bacuhkan 3 tutup dulu. Ini larutan B, dia warna biru. Dan 3 penutup larutan A. Kita kacau untuk memastikan larutan pekat baja tadi tu cukup rata lah untuk 15 liter air. Okey, selepas rata tu kita ambil bacaan isi ataupun kepekatan baja yang ada dalam larutan baja yang telah kita bancuh tadi. Kita dapat 1600 mikrosiemens. So pada saya mencukupi lah untuk permulaan ni. Bila sampai ke minggu kedua, kita boleh maintain sampai 2000 isi, dan pada peringkat berbunga boleh sehingga maksimum 2500 isi. Okay, semua baldi yang akan kita gunakan telah pun berisi dengan larutan baja untuk permulaan. Jadi kita dah boleh letakkan bekas yang berisi media tanaman ni ke atas baldi yang telah pun ada larutan air baja tadi. Sekarang kita dah boleh mula menanam.
Sebagai contoh kali ini, kami tanam bunga ros Jepun sebanyak 8 jenis. Boleh rujuk video kami yang lepas untuk penerangan detail kaedah semaian ros Jepun yang betul. Jika kita menanam daripada bahan keratan, pastikan media dipadatkan di bahagian bawah keratan untuk pastikan akar lagi mudah terbentuk. Lepas tu kita boleh spray sikit bagi keratan tu kekal segar dan permukaan kokopit tu kekal lembap. Okey, untuk setiap jenis ni kita dah tandakan nama dan juga tarikh semai untuk senang kita tengok pertumbuhan dia. Okey. Ini keadaan pokok selepas seminggu dan akar pun dah mula keluar dari bekas berjaring. Sesekali perlu dicek bacaan isi larutan baja. Jika bacaan terlalu tinggi, perlu ditambah air. Jika terlalu rendah, perlu ditambah baja pekat. Dengan kaedah hidroponik ni, kami mula menambah larutan baja pada minggu kedua dan seterusnya setiap minggu. Tambah sehingga larutan baja keluar dari lubang overflow. Senang kan? Tak perlu dah nak siram hari-hari. Kami dah guna kaedah ni untuk tanaman-tanaman lain di kebun tepi rumah kami dan alhamdulillah semuanya menjadi. Jadi, selamat mencuba.